Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke episod ketiga Sembang-Sembang Online. Alhamdulillah hari ini kita bersama Puan Nurul Sherina Musa. Okey, beliau sebelum tu saya nak ucapkan selamat Hari OT Sedunia untuk Puan Nurul Sherina. Terima kasih Autism Malaysia, terima kasih Puan Nik Didi. Okey. Puan Nurul Sherina adalah pengasas Nuha Kids Holistic Education. Beliau sudah mempunyai sekarang 2 buah pusat terapi kan? Ya, Alhamdulillah 2. Alhamdulillah 2 dan insya-Allah bertambah lagi lepas ni. Amin. Seorang yang sangat aktif di social media dalam berbagai platform. Facebook, Telegram, TikTok pun dah ada kan? Yes, baru berjinak. Itulah. Pertama kali saya jumpa Puan Nurul Sherina lebih 5 tahun lalu lah, kalau tak silap kan. Dan bagi saya, dalam ramai-ramai OT yang saya jumpa, Puan Nurul Sherina ni adalah OT yang paling, cuba teka paling apa? Paling banyak bergerak. Paling, tak ada. OT memang semua cergas-cergas. Tu tak boleh nak ni. Yang bagi saya paling banyak mempunyai empati yang paling dalam untuk ibu bapa. InsyaAllah, amin. Sebab selalu kan bila Puan Sherina bila bagi tips, bagi nasihat untuk anak-anak, apa yang ibu bapa perlu buat untuk anak-anak, ada terselit nasihat untuk ibu bapa juga. Untuk kami menjaga diri, bukan untuk anak-anak je. Betul. Jadi Nanti saya kongsikan kenapa elemen tu penting. kan. Sebab tu saya pilih Puan Nurul Sherina untuk topik hari ni. Topik hari ni tingkah laku dan kawalan emosi. Selalu kalau bahasa Inggeris, behavior and emotional regulation. Behavior anak, tapi emotional regulation bukan hanya untuk anak kan? Betul. Okey. Behavior mak ayah pun ada juga ke? Behavior mak ayah lebih kurang sama pun sebenarnya. Cuma cara kita mengendalikannya berbeza. Betul. Okey, jadi saya serahkan program ni kepada Puan Nurul Sherina untuk menerangkan kepada kita semua mengenai topik yang ada. So kalau ada apa-apa soalan, boleh type di ruangan komen ya. Okey, silakan Puan Nurul Sherina. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita nak meneruskan, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Autism Malaysia kerana sudi menjemput saya, OT Nurul Sherina Musa, merupakan occupational therapist ataupun terapis cara kerja daripada Nuha Kids Holistic Education yang terletak di Ampang dan juga Kajang. Kami juga merupakan salah seorang yang bekerjasama dengan Persatuan Autism Muslim Malaysia. Kami pun dah banyak buat program bersama-sama dengan Autism Muslim Malaysia, alhamdulillah. Dan kami faham Persatuan Autism Muslim Malaysia juga memerlukan sokongan daripada ibu ayah, daripada center untuk kita saling menyokong, terutama sekali daripada pasca COVID ni kan, banyak benda yang kita belajar dan saya pun belajar bahawa inilah masanya untuk kita saling membantu satu sama lain, insyaAllah. Dan sebelum saya nak teruskan, saya ingin kenalkan diri saya dahululah. Mungkin ada ibu ayah yang baru dalam grup Autism Muslim Malaysia ni kan, ada juga yang tak tahu apa tu OT. Jadi ada yang dah kenal kan, jadi saya nak sempena World OT ataupun World Occupational Therapy Day, saya juga nak mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari OT sedunia. Bukan OT kat Malaysia saja yang sambut, tapi seluruh dunia menyambut World OT Day hari ini 27 Oktober. Okey, jadi occupational therapist ni adalah sebuah profession yang membantu anak-anak berkeperluan khas, untuk mencapai kefungsian pada tahap kapasiti yang mereka mampu. Contohnya untuk bantu mereka berdikari, contohnya untuk toilet train, untuk bantu mereka boleh menulis tapi ikut tahap mereka. Sebab kita pun faham kalau bercakap tentang anak berkeperluan khas ini, mereka ada beberapa level. Macam mana kita nak bantu anak ni supaya mereka
mereka boleh lebih berdikari mengikut kapasiti mereka. Jadi OT adalah salah satu profession yang membantu anak-anak ini dan kami bekerjasama dengan speech therapist, dengan psychologist, dengan doctors dan sebagainya. Alhamdulillah. Okey, so sebelum saya nak meneruskan, okey, saya pun dah nampak komen kat sini. Boleh tak saya nak tanya suara saya? Saya lupa pula nak tanya tadi. Suara saya jelas ke tidak? Mungkin boleh komen. Mungkin boleh komen dan boleh sama-sama kita nak share live ini sebab hari ini topik yang kita akan kongsikan adalah berkenaan tentang behavior ataupun tingkah laku anak-anak. Dan sebenarnya topik ini sangat dekat dengan saya juga kerana ini adalah antara topik yang saya selalu kongsikan sebab saya amat percaya kalau emosi tak stabil juga, walaupun anak itu boleh membaca, walaupun anak itu boleh menulis, walaupun ada hari-hari anak tu okey, tapi kalau anak masih ada isu emotional regulation, diorang tak tahu bagaimana nak mengawal emosi mereka, maka ianya akan bukanlah katakan tak apalah, tak payahlah anak ni belajar membaca, tak payahlah belajar menulis. Okey, bukan. Tapi sebenarnya walaupun anak itu, okey, kalau kita bercakap dalam konteks anak berkeperluan khas, ada one time tu isu yang saya nampak sangat sewaktu PKP adalah isu anak-anak regress. Jadi saya nak kongsikan juga tentang topik anak-anak regress. Okey, kenapa ianya boleh terjadi? Sebab banyak sangat yang itu antara perkara yang merisaukan lah. Sebab bila kita dah buat stimulasi dan sebagainya, tiba-tiba anak pula regress. Kenapa anak boleh regress? Especially dekat waktu PKP ni. Why? Kenapa kan? Okay. So Alhamdulillah ada yang dah komen suara jelas. Selamat datang. Ada yang baru masuk ya, Alhamdulillah. Okay, jadi nanti saya nak share beberapa slide. So kalau suara dah jelas, kita pun dah jemput sahabat-sahabat kita sebab saya tahu ramai yang ada, saya pun beberapa hari lepas pun ada ramai parents yang bertanya soalan ni. Jadi I'm very glad that Puan Nik Didi jemput. Jadi saya pun boleh pada masa yang sama menjawab soalan ibu ayah yang bertanya kepada saya. Okay, so kalau dah bersedia, jom katakan sedia dan bantu Autism Malaysia untuk terus share supaya lebih ramai lagi parents faham dan kenali tingkah laku dan bagaimana hari ini insyaAllah saya nak kongsikan bagaimana cara untuk bantu tingkah laku anak di rumah dan pada masa yang sama membantu kita yang ibu ayah yang mungkin terdedah dengan isu sensory overload ataupun burnout. Okay, so saya nak sharekan slide kat sini. Alright. Sekejap ya. Okay, so ini adalah topik. Nampak tak? Boleh nampak tak saya punya slide? Boleh bantu saya komen? Saya pun nak tengok sebab ni adalah internet kan, so saya nak tengok dulu ada tak muncul saya punya slide ni. Alright, topik hari ini tadi mukadimah je. Kita belum masuk lagi, kita berkenalan dahulu sebenarnya. Alright. Dah nampak ke? Sebab saya belum nampak lagi dekat saya punya phone ni. Okey, tapi macam biasa sebelum kita nak memulakan sesi hari ini, saya ingin memulakan dengan bacaan Al-Fatihah. Kita sedekahkan Al-Fatihah ini buat diri kita, buat anak-anak kita, buat mereka yang sedang ditimpa kesulitan. Semoga Allah memberi kekuatan kepada kita semua. InsyaAllah semoga kita pun mendapat mengawal emosi kita dan juga anak-anak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillah, saya pun dah nampak slide saya dekat Facebook ni. Okey, dia memang akan ada lewat sikit lah. Alright, so jom bila kita cakap pasal tingkah laku dan emosi ni, okay, ini antara topik yang besar tapi saya cuba untuk meringkaskan, okay, dan saya fokus kepada bagaimana nak bantu ibu ayah kenal pasti, itu paling penting, nak kenal pasti tingkah laku anak, kemudian nak kena buat apa. Okay, itu paling penting. Emotional regulation dan sensory overload ni adalah ada kaitan dia.
kalau kita ada sensory overload dan bagaimana kita nak bantu anak untuk regulate emosi yang mereka alami. Okay, so macam biasa kat sini kalau kita boleh tak kita nak mulakan dengan exercise. Saya nak mulakan dengan exercise sebentar. Music. Music. Kita terus panggil music. Dengan saya kena sentiasa bergerak. Tadi pun Puan Idi kata kalau dengan OT kena bergerak. Jom kita nak buat brain gym sikit. Kok nampak saya ni. Brain gym. Sekejap jom kita nak buat brain gym sikit. Nampak tak muka saya? Kita senam-senam sikit lah. Kita renggang-renggang. Minum air dulu. Minum air. Bismillahirrahmanirrahim. Now we're going to do some brain gym. Kita nak belajar Put sesuatu. one hand on your tummy button and the other hand. So kita rub sikit. Saya tahu mungkin ada yang dengan anak-anak kan. Jom kita massage sikit. Tangan massage kat sini. Satu lagi tangan dekat pusat. Kita massage dulu ya. Saya sangat pentingkan kalau kita sebelum nak belajar apa-apa kena tenang dulu. Kita massage. Side to side. Side to side. Now keep one hand on your tummy button and the other hand rubs your lips. Ini untuk bantu anak-anak, kok ada anak speech delay. Boleh buat exercise ni. Dengar ya musiknya. While your eyes go for a walk up and down. Up and down. Alright. Boleh ya? Now can you unroll both your ears? Ini kalau anak-anak ada listening issue. Boleh roll your It ears. helps your ears to hear from the top down to the bottom. It makes the sound so clear, bright and clear. Nice to hear. Alright. Next. Now stand up and Berdiri. get ready to cross crawl. Kita nak buat cross crawl. Macam mana? Jom parents. Move Cross. your Cross. arms, Macam ni pun touch boleh. your knee. Kalau ada anak-anak ni, kita cross sikit. Legs are marching up and down. Cross crawl nice and slow. Move your arms, touch your knee. Hands around Cross the leg. it. Yeah. Legs are marching up and down. Alright. Cross crawl nice and slow. Okay, next. Saya nak ibu ayah. Deep breathing. Kita buat deep breathing sambil kita cross our hand. Put one leg Lepas tu over cross our the leg. other. Cross Cross saja. your Cross. arms and make them clap. Link your fingers, roll your hands under. This is the hookup, not a nap. Practice deep breathing ya, ibu ayah. We're doing fine, all hooked up and we're doing fine. Alright. Next, Uncross your legs. kita buat begini. Uncross your arms as well. Kita buat, sekejap ni Put ada your bola. fingertips together and tie. Kita buat begini. One. Jari jemari kita satukan. Hooked up and we're doing fine. Ni namanya hook up dalam brain gym. Selalu saya ajar anak antara teknik untuk emotional regulation. Ada anak-anak yang kadang-kadang tiba-tiba dia tantrum ke apa, kan kita akan ajar anak berzikir. Tapi saya ajar anak berzikir cara begini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah. Okey. Alhamdulillah. Okey, tadi kita buat macam biasa, kita warming up sekejap tadi menggunakan teknik brain gym. So itu antara 4 pergerakan asas lah dalam brain gym. Selalunya Alhamdulillah, insyaAllah otak kita pun dah bersedia untuk absorb sesuatu yang kita nak refresh. Mungkin ada ibu ayah yang baru tahu apa tu emotional regulation. InsyaAllah nanti kita nak kongsikan ya. Okay, so saya nak kongsi kembali slide saya tadi. Alright. So, topik tingkah laku dan emosi. Alright, ibu ayah, apakah isu-isu tingkah laku yang sering kali ibu ayah hadapi bila bercakap berkenaan dengan anak-anak kita ni? Ini antara yang saya dapat daripada antara yang parents cakap kat saya, apa yang saya nampak di Nuha, anak hentak kaki, anak suka jatuhkan diri, menendang pintu, pukul, menggigit diri sendiri, menangis, mencubit, rampas mainan, mengamuk, tapi mengamuk hanya depan orang-orang tertentu sahaja, berlari-lari, sangat hyperaktif. Jom ibu ayah di ruangan komen, jemput komen apakah isu-isu yang ibu ayah sedang hadapi sekarang ini bila bercakap tentang tingkah laku anak. Especially kalau ibu ayah yang berada dalam zon PKPB, apakah isu yang anda sedang hadapi? Mungkin kita boleh discusskan malam ini insyaAllah. So mungkin kita boleh sama-sama membantu. Mungkin ada ibu ayah yang dah lama dekat Facebook Autism Malaysia ni kan, mungkin mereka pun dah ada pengalaman. Jadi kita boleh berkongsi bersama-sama macam manakah teknik ni. InsyaAllah saya pun akan memberi daripada sudut pandang seorang occupational therapist. Okay, so jemput komen semua ibu ayah. Jangan lupa untuk panggil kawan-kawan kita yang lain juga ya. Alright. So ada tak isu-isu tingkah laku yang ibu ayah nak kongsikan bersama? Sebab kadang-kadang kan kenapa anak ni menunjukkan tingkah laku, mungkin itu adalah cara mereka meluahkan sesuatu, especially anak-anak non-verbal. Sebab apa? Sebab mereka tiada suara. Jadi salah satu cara untuk mereka memberitahu ibu ayah sesuatu adalah melalui tingkah laku, melalui behavior mereka. So macam mana cara anak meluahkan rasa? Sebenarnya ibu ayah, tingkah laku tantrum yang ibu ayah cakap, anak saya ni tantrum lah, suka sangat tantrum. Kalau ibu ayah nak tahu, tantrum itu adalah satu perasaan marah yang normal di mana semua anak-anak pun menghadapinya. Kenapa pula? Ada anak saya tu okey je, tak pernah marah-marah pun saya tengok. Okey, kalau kita bercakap dalam konteks anak berkeperluan khas, okey, especially macam saya cakap tadi lah, anak-anak speech delay, anak-anak autism ataupun anak-anak yang belum ada kosakata untuk meluahkan emosi, maka salah satu cara untuk beritahu parents emosi mereka adalah melalui tingkah laku. Okey, mereka menggunakan ini sebagai sebuah channel untuk beritahu yang saya sedang marah. Saya sedang marah ni. Okey, tapi sebenarnya tingkah laku ni adalah normal. Okey, especially untuk anak-anak yang berumur 2 hingga 7 tahun. Mental age anak-anak itu. Sebab apa? Sebab ada dalam satu fasa perkembangan otak anak, okey, dinamakan sebagai fasa egocentrik. Jom saya nak tunjukkan dari saya nak guna board pula. Apa itu egocentrik? Kenapa saya kata tingkah laku ni adalah normal? Okey. Saya nak type kat sini. Egocentrik. Lemak. Egocentrik. Ada satu tahap perkembangan umur anak ni dinamakan sebagai egocentrik. Okey, so bila anak-anak berada dalam tahap egocentrik ni adalah normal untuk mereka ada tantrum.
Okey, sebab apa? Sebab dalam fasa ini anak akan saya rasa saya type dah kot. Okey, nak tulis tu tak biasa ya. Dalam fasa egocentric ni anak sekitar umur 2 hingga 4 tahun lah. Normally anak dalam fasa egocentric ni kalau ikut daripada perkembangan otak, okey, memang fasa egocentric ni adalah normal. Anak akan ada tantrum sana sini sebab mereka sedang challenge ibu ayah ataupun mereka sedang bereksperimen. Kalau saya buat macam ni, apakah respon ibu ayah? Kalau saya buat macam ni, apakah respon ibu ayah? So, kalau anak dalam fasa egocentric ni, mereka sedang bereksperimen kerana nak melihat respon ibu ayah. So nanti lepas ni saya akan ceritakan apa pula macam mana kita nak kenal pasti tantrum ni dia nak apa sebenarnya, tantrum ni dia nak apa sebenarnya, nanti saya akan kongsikan. Cuma sekarang ni saya nak ceritakan, nak beritahu kat ibu ayah, tingkah laku tantrum ini adalah normal. Perasaan marah yang normal, yang bukanlah satu perasaan yang yang salah ataupun kita kena stopkan anak. Anak boleh marah. Anak kalau tak marah itulah lagi saya risaukan. Kadang-kadang ada ibu ayah yang cakap, adik dia okey je. Adik dia tak pernah pun nak marah-marah. Tapi kadang-kadang kita risau anak yang tak pernah nak marah-marah ini, dia simpan dalam. Bila dia simpan dalam, dia tunggu masa je untuk burstkan. Okey. Jadi saya nak beritahu tantrum ini adalah satu perasaan marah yang normal. Okey, so ibu ayah jelas ya? Ibu ayah jelas ke tidak? Mungkin boleh tanya soalan. Saya pun tengah melihat saya punya ni kalau ada soalan ke? So ibu ayah jelas ya, tingkah laku anak yang marah-marah ni adalah normal. Kita kena hormat perasaan marah anak. Nanti saya akan kongsikan bagaimanakah cara untuk kita bantu anak-anak ini untuk tingkah laku yang lebih positif. Okey? Bila kita cakap pasal tingkah laku, apa pula kaitannya dengan emosi? Emosi ni adalah sesuatu yang dia sukar kita nak tengok secara fizikal. Dianya adalah perasaan dalaman yang dirasai. So apakah emosi yang kita ada? Jom kita list down. Apakah emosi-emosi yang kita ada, anak-anak ada? Cuba kita komen dekat bawah. Cuba kita komen dekat ni. Okey. Anak saya aktif sangat, anak saya menjerit. Anak saya bila panggil lambat nak datang. Anak saya mungkin boleh komen apakah emosi. Sebab selalunya kan bila saya bercakap dengan parents, mereka akan selalu katakan anak saya ni suka marah-marah, anak saya ni suka tantrum, anak saya ni suka. Dan saya selalu rephrase. Saya selalu rephrase perkataan ibu ayah ni semua. Saya beritahu ke ibu ayah, semua emosi tu adalah baik. Okey, tiada emosi yang tak baik pun. Cuma mungkin emosi itu kita hanya kena ajar anak untuk menjadi emosi yang lebih positif untuk bantu dia regulate balik. Okey, bagi saya semua emosi yang anak rasai, dia marah, dia sedih, dia jealous, dia iri hati, apa lagi? Ada banyak sangat emosi. Dan saya sangat suka kalau kita beri peluang anak-anak kita, tak kisah anak tu istimewa, anak berkeperluan khas ataupun anak-anak yang tipikal, tengoklah cerita Inside Out. Anda boleh nampak kat situ bagaimana emosi anak-anak yang perasaan dalaman ni. Dan selalunya emosi ini bila kita bercakap tentang emosinya, ianya ni berkait sangat rapat dengan teori yang saya tunjuk ni. Ni namanya teori Piaget. Teori Piaget ni adalah selalu teori kognitif. Kenapa saya nak kaitkan? Okey, contohnya lah, semasa fasa-fasa perkembangan kognitif ni adalah satu kemahiran ataupun keupayaan anak untuk berfikir. Dia pun ada stages tau. Ada stagesnya. Contohnya baby, anak umur 0 hingga 2 tahun. Itu namanya sensory motor stage. Dalam fasa ni sebenarnya anak banyak sangat bereksperimen. Sangat banyak bereksperimen. Dia tak faham apa pun. Okey, semua emosi yang dia nampak, yang dia rasa, dia tak tahu pun apakah rasa itu. Jadi siapa yang perlu beri nama dekat rasa itu? Of course lah ibu ayah. Dan tadi saya ceritakan
mengenai fasa egocentrik. Ini masa pre-operational stage. Dalam fasa ini pun anak masih lagi bereksperimen, lagilah dia eksperimen. Okey, dia akan bereksperimen, kenapa macam ni Dia akan itu air, air ni boleh ditumpahkan ke? Kalau ditumpahkan apa yang terjadi? Dan dia akan repeat perbuatan itu sehingga dia rasa puas. So stage ini sebenarnya lagilah ibu ayah orang kata, orang kan pernah dengar tak defiant age ataupun the trouble tu. Masa ni lah ya Allah ya Tuhanku, kalau anak-anak tipikal selalunya mereka akan mudahlah melalui fasa ni because it's normal. Tapi untuk anak-anak berkeperluan khas, selalunya mereka stuck dekat fasa ini sebab fasa ini adalah fasa perkembangan otak limbik di mana kadang-kadang ramai ibu ayah terlepas memberi stimulasi dekat bahagian otak limbik ni. And that's why ramai anak-anak stuck dekat kawasan perkembangan otak limbik atau kita kata dia stuck dekat stage pre-operational stage ni. So saya tak naklah cerita dengan lebih detail kan. Cuma saya nak kaitkan perkembangan emosi ini berkaitlah juga dengan perkembangan kognitif kita. So semuanya berlaku secara stages. So saya nak ibu ayah jelas nampak apa beza tingkah laku dan juga emosi. Alright, emosi, tiada emosi yang tak baik semua emosi baik sahaja. Memang anak-anak perlu, kita pun melalui fasa-fasa kenal emosi dahulu. Okay, cuma sekarang ni anak tantrum, mengamuk-ngamuk. Kenapa? Saya nak ceritakan kat sini ada 2 jenis tantrum. Ada 2 jenis tantrum. Mungkin ada ibu ayah yang dah lama dah tahu. Kita raikan ibu ayah yang baru join kita, yang baru nak faham kenapa. Jom kita nak raikan ibu ayah ni semua. Okey, saya nak ceritakan tentang 2 jenis tantrum yang kita ada iaitu temper tantrum dan juga sensory meltdown. Okey, so kalau ada ibu ayah nak tanya soalan, kok saya terlaju ataupun ni, boleh tanya soalan dekat ruang komen ya. Ada dekat ruang komen. Okey, so macam saya cakap tadi kan, tantrum adalah satu perasaan marah yang normal, semua orang akan lalui. Cuma sekarang ni bagaimana cara kita nak bantu anak? First yang perlu adalah untuk kenal pasti jenis tantrum itu. Apa dia ibu ayah? First kali adalah untuk mengenal pasti jenis tantrum. Sebab tantrum tu adalah perasaan marah yang normal kan. So tantrum ni selalunya disebabkan anak mahukan perhatian. Anak mahukan sesuatu. Tak kiralah sesuatu tu dia nak pergi ke tempat sesuatu ke, dia nak pergi shopping mall ke. Macam anak saya Maria Raisa, dia dah tanya dah, nak pergi Malakat Mall, nak pergi mall kan. Dia pelik lah kenapa lah tak keluar-keluar. Yes. Alright. So memang nampak sangat behavior dia adalah dia adalah behavior dia memang nampak sangat yang mereka nak pergi ke somewhere lah. Okey, ada yang perasaan cemburu. Okey, so tantrum ni memang normal lah, especially pada anak tahap umur 2 hingga 4 tahun tadi yang saya cerita pasal egocentrik ni, mereka bereksperimen. Tapi ada satu lagi jenis tantrum yang dinamakan sebagai sensory meltdown, di mana selalunya anak-anak yang kecenderungan ada sensory meltdown, kita namakan ni adalah anak-anak yang mempunyai sensory issues. Normally anak-anak yang mempunyai isu yang mempunyai sensory integration issues seperti autism, anak-anak ADHD, Down syndrome, malah okey, bukan saja anak-anak yang berkeperluan khas malah ada juga anak-anak yang kurang stimulasi. Kurang stimulasi sensori dan terlebih pula stimulasi daripada TV. Stimulasi daripada gadget. Boleh mengalami sign and symptom sensory meltdown. Okey, bukan sahaja anak-anak yang ada isu isu sensory integration saja. Malah sekarang ini sebab anak telah banyak didedahkan dengan too much of sensory stimulation from the gadget, mereka juga akan ada kecelaruan sensori. Mereka juga terdedah untuk mempunyai sensory meltdown. Okey, dan yang menyebabkan anak overload sensory dan membuatkan anak menjadi tidak selesa. Okey, jelas sekarang ini? So first kali bila parents nak bantu anak-anak yang ada isu tingkah laku, yang perlu dilakukan adalah mengenal pasti dahulu jenis tantrum. Anak ni temper tantrum ke, anak ni sensory meltdown. Okey, boleh ya setakat ini?
Boleh ada soalan, boleh terus tanyakan soalan. Jangan lupa untuk terus tekan butang share, bantu kita sebarkan untuk beritahu kat ibu ayah di luar sana macam mana kita nak kendalikan isu tingkah laku dan kawalan emosi anak-anak kita ni. Okay, so first kali kena kenal pasti dahulu jenis tantrum. Okay, dah kenal pasti pula, apa lagi yang membezakan kedua-dua ni? Yang ni saya dah mudahkan, saya dah ringkaskan. Mungkin ada ibu ayah nak ambil gambar ke, mungkin ada ibu ayah nak tanya lebih soalan ke. Basically, anak-anak ni tantrum kerana dia mahukan perhatian kita. Kerana dia mahu mendapatkan sesuatu, ni dia nak elak buat aktiviti ataupun tugasan yang dia tak suka, ataupun anak berasa tak selesa ataupun tak sihat. Dan anak-anak meltdown ni selalunya kerana anak ada isu stimulasi sensori ataupun anak berada dalam keadaan sakit yang di mana dia tak internal lah. Ada yang macam sakit gastrik, ada yang macam ada isu-isu sakit yang lain, selalunya mereka lebih terdedah mengalami isu meltdown. Okey, sebab ada isu-isu internal lah. Okey, so ini beza tantrum dan meltdown. Okey, masih nampak ke slide-nya? Masih nampak ke slide-nya sebab hilang tiba-tiba dekat saya punya Facebook ni. Boleh komen tak? Boleh bantu saya komen? Masih nampak ke slide-nya? Okey, setakat ni ibu ayah. Saya tak nampak slide saya dekat saya punya ni. So masih okey ya ibu ayah? Boleh nampak ya? Mungkin boleh komen. Slide nampak okey. Alright. Thank you Puan Nik Didi. Sebab tadi tiba-tiba saya tak nampak dekat saya punya phone ni, kod-kod ni. Alright. So tadi saya dah kongsikan ibu ayah, first kali anda kena faham fungsi tingkah perbezaan apa tu tantrum dan apa tu meltdown. Itu paling penting. Untuk anak-anak yang berkeperluan khas selalunya adalah disebabkan oleh sensory meltdown, tapi tak semestinya ya, tak semestinya. Okey, normally sensory meltdown ni untuk anak-anak yang memang yang memerlukan more attention lah, orang kata they need more attention. Alright, maksudnya kita kena banyak kerja keras sikit lah untuk anak-anak yang ada sensory issue yang kecenderungan sensory meltdown. Okey, so kat sini saya ada buat summary, mungkin ada ibu yang nak ambil gambar ke apa. Okey, kalau anak puncanya adalah disebabkan oleh sensory, okey, ini anak-anak yang isu sensory issue lah. So anak-anak yang suka avoiding, nak melepaskan diri ni selalunya terjadi. That's why bila kita nak kasih tugasan, especially sekarang masih ada yang ada PKPD ni kan, kita kadang-kadang kita ingat anak boleh buat worksheet banyak-banyak. Kita kadang-kadang ingat anak boleh buat aktiviti yang ni banyak-banyak. So dia menyebabkan anak rasa tertekan disebabkan aktiviti ni too hard for me lah mami, too hard. Tapi diorang tak dapat nak meluahkan. Dah ibu kasih kan, kalau tak buat kena marah. So that's why kadang-kadang anak mulalah nak escape, mulalah nak avoid. That's why antara tipsnya, kalau nak kasih suatu tugasan, you have to start daripada apa yang anak itu boleh buat dahulu. Bukan beri sesuatu yang anak tak boleh buat. Okey, contohnya kalau ada 3 worksheet, cuba start dengan 1 worksheet dahulu. Okey, you nak anak duduk 10 minit, cuba minta anak duduk 1 minit dahulu. Okey, untuk elakkan anak mengelak ataupun melepaskan diri daripada melakukan tugasan. So start slowly. Start beri anak aktiviti yang anak boleh buat dahulu. Dan ianya boleh membantu self-esteem anak juga ya. Alright, seterusnya anak yang mahukan perhatian. Okey? Selalunya anak yang mahu perhatian ni, jujurlah saya katakan sekarang ni bila kita bekerja work from home ni, ini adalah antara sign and symptom yang saya nampak sangat even dekat anak saya sendiri. Sebab kita bertugas, kita bekerja kan, kita kadang-kadang kita pun terlupa. Biasalah jadi ibu ayah ni, okey. Kadang-kadang kita dah nanti ya, wait. So anak mulalah melakukan sesuatu kerana mahukan perhatian kita. Jadi of course bila kita dah kenal pasti kerana anak mahukan perhatian, maka of course lah kita kena meluangkan masa berkualiti dia dan saya tanpa ada gangguan gadget, tanpa ada gangguan orang lain. Maksudnya saya mengisi
tangki emosi anak itu sendiri. So kalau ada ibu ayah yang bekerja dari rumah, kita dah kenal pasti kenapalah tiba-tiba behavior anak saya ni lain macam sangat. Mungkin anak mahukan anda. Sebab dia hanya buat hal bila ada ibu je sahaja. Memanglah dia nak perhatian tu. Okey, dan seterusnya, mahukan sesuatu ataupun kita panggil tangibles. Okey, kalau anak mahukan sesuatu ni, contohnya lah, macam saya cakap tadi lah kan, anak saya nak keluar, nak pergi mall. So dia, so benda-benda macam ni sebenarnya, how are we going to help these kids? So ada tekniknya, insyaAllah nanti saya akan kongsikan nanti. Okay, so first kali kita kena faham fungsi tingkah laku yang anak tunjukkan. Oh ni second lah. Tadi first kita dah kenal pasti sama ada dia tantrum ataupun sama ada dia meltdown. Seterusnya kita nak kena faham setiap behavior atau tingkah laku tu ada fungsinya. Selalunya inilah 5 fungsinya. Yang terakhir tu ni. Kerana memanglah kalau anak tak sihat, anak sesama ke, anak demam ke, biasalah dia takkan nak buat worksheet yang ibu ayah nak kasih. Dia takkan nak melompat-lompat pula. So masa ini memanglah anak akan adalah isu, bukanlah dia kata dia nak mengada-ngada. Cuma dia just nak dapatkan keselesaan. She just need a little bit more hug, a little bit more care. Selalunya kalau anak kurang demam lah kan, tak sihat. So first you need to understand the function of that behavior. Okay, sangat penting ibu ayah untuk faham fungsi behavior tersebut. Okay, so tadi saya dah kongsikan dua langkah yang paling penting bila bercakap tentang nak faham tingkah laku anak ni, bagaimana kita nak bantu ataupun nak bantu anak untuk regulate emosi mereka. Okay. So selalunya tantrum versus meltdown ni, okay, mari saya nak fokuskan kepada meltdown. Okay, meltdown ni nanti ada kaitan juga dengan apa yang saya nak kongsikan nanti untuk ibu ayah, sensory overload kita namakan. Benda-benda ini boleh terjadi, macam saya cakap tadi, meltdown ini pun boleh terjadi bagi anak-anak yang terdedah dengan gadget, dengan phone, dengan TV, okay, too long. Sebab apa? Okay, lampu ataupun visual stimulation yang diberi tu mungkin terlampau banyak untuk otak proses. Anda ibu ayah kena faham, sensori adalah makanan bagi otak. Sekejap saya lukis dekat sini. Mari saya cuba kat sini. Saya pun first time juga guna Microsoft Teams namanya. Okey, kita padam ni kejap. Tak keluar. Gini. Sorry. So, kita cakap pasal sensory meltdown kan. Okay, kenapa anak-anak yang terdedah dengan gadget ni semua pun boleh dapat sensory meltdown ni? Okay, sebab dia overstimulation sampai menyebabkan otak tak boleh nak proses sensorinya. Dia macam ni tau. Overstimulation ni macam you terlebih makan. Sebab apa? Sensori adalah makanan otak. So, tempoh hari OT Azura kan, Aunty Zura dah kongsi pasal sensori kan. So, bila kita terlebih makan, apa terjadi? Kita rasa nak muntah kan? Kita rasa macam tak selesa perut kita. Samalah juga, tak selesa kat otak kita ni bila too much lights, too much too much stimulation, kita tak perasan. Selalunya anak tak perasan because looking at the cartoons, kat video, dia akan ada excitement, dia akan menyebabkan tambahan orang kata dopamin, release of dopamine, release of serotonin dekat kita punya brain tau. Dia macam okay, so menyebab bila hormon-hormon tu terjadi, sebab tu anak tak boleh nak stop, dia nak tengok je. Tapi secara tidak langsung menyebabkan otak terlebih stimulasi. That's why anak-anak zaman sekarang pun terdedah juga dengan sensory meltdown. Bukan saja anak-anak istimewa, because of the overstimulation. Okay, so you cannot. Because of that, saya risau lah. Saya risau sebab even
That's why bila kita nak buat kelas online pun kita kena susun. Takkanlah nak kelas online, kelas selalunya kita buat 3 jam. Takkan dah 3 jam tu nak kena terus. No. Kita kena buat break. Buat break. Tak boleh berterusan. Itu pun kena ada hours. Okay, ada sebab lah. Alright, so I hope parents faham. Okay, parents jelas sensory meltdown is not only for anak-anak yang ada autism saja ya. Sekarang anak-anak yang lain pun boleh terdedah juga. Okay, so you have to understand that. Okay. So kadang-kadang anak yang ada isu sensory meltdown ni, sensori yang mereka dapat tu pun sakit untuk mereka. So diorang adalah meltdown je. Nanti saya akan kongsi dekat bahagian emotional regulation macam mana kita nak bantu anak-anak ni. Okay. Bila kita tantrum selalunya kita mudah tau nak kenal pasti. Kalau anak nak perhatian, okay kita kasih perhatian. Oh anak saya nak coklat, saya kasih coklat, settle. Ini kan kalau anak meltdown ni, kita kasih apa pun, it doesn't work. Selalunya kalau sensory meltdown ni, kita kena kasih ruang ke anak tu. You janganlah buat apa. Okay, mungkin kalau saya diizinkan untuk berkongsi, adalah juga anak-anak yang dekat Nuha mereka dah 9 to 10 years old kan. So ada anak yang memang ada kecenderungan untuk sensory meltdown. Bila dia tengah angry, dia akan cubit dirinya, dia akan tarik orang lain. Selalunya kita akan cuba calm down by not doing anything. Maksudnya kasih dia space. Kasih dia space. Okay, dan bila dah kasih dia space, baru kita cakap, are you ready? Are you ready? Lepas tu kita kasihlah perkataan-perkataan positif dekat dia. Okay, you good girl, you good boy, you can listen, you can sit down. So kita kasih. Tapi first kali kalau anak nak meltdown ni memang kena kasih ruang. Memang kena kasih ruang untuk buat dia selesa. So penting ibu ayah kenal pasti. Is it a tantrum or is it a meltdown? Okay, in fact anak-anak yang tadi saya kata sensory overload tu pun, you need to give them space untuk dia bertenang. Okay, alright. Jom. Emotional regulation. Emotional regulation. So tadi kita dah kongsikan tentang apa itu tantrum, apa itu meltdown. So parents, kalau anda nak bantu anak anda kena memastikan anda jelas dan faham what is tingkah laku, what is emotion, dan semua emosi semua baik. Tak ada emosi yang tak baik Semua emosi adalah baik. Alhamdulillah pemberian daripada Allah. Semua emosi tu adalah baik-baik belaka. Cuma kita kena bantu anak-anak ni kawal emosi mereka, iaitu kemahiran mengawal emotional state ataupun perasaan. Kebolehan untuk berfikir bagaimana hendak kawal sesuatu situasi untuk menunjukkan tingkah laku yang lebih positif. Contohnya, contohnya lah. Kalau tantrum lah. Saya nak sangat pen ni. Saya tak kira. Saya nak pen ni juga. Saya berguling, saya bergolek. Adakah saya akan berguling atau bergolek ataupun saya akan nego dengan mama saya? I want this pen. Later at home, I help you. Nak kemas rumah ke apa, dia cuba nego. Lepas tu bila mama dia cakap, tak boleh. Memang tak boleh, not today. Dia kata not today, okay. So dia tak adalah nak marah balik. I dah try nego, tiba-tiba mama kata tak boleh lagi. Dan dia boleh kawal emotional state dia atau perasaan dia untuk tidak marah mama. So inilah kita namakan sebagai emotional regulation. Dan emotional regulation ni bukan sahaja anak-anak yang kena kawal emosi. Malah ibu ayah pun kena kawal emosi. Kenapa? Nanti saya cerita. Sebab kalau anda mahu mengawal emosi anak-anak, the first thing first yang anda perlu lakukan adalah mengawal emosi anda sendiri. Sangat berkait rapat emosi ibu ayah dan juga anak-anak. Okay? Dan kalaulah anak-anak yang ada isu sensori, especially anak-anak yang kecenderungan untuk mendapat meltdown, memang lebih kerja kuatlah kita. Memang tak dinafikan, betul. You have to work harder. Semoga dipermudahkanlah urusan ibu ayah ni semua. Sebab kemahiran emotional regulation ini perlu ditunjuk dan diajar. Dia bukan sesuatu yang anak, baby keluar-keluar daripada rahim, dia terus pandai. Pandai dari sudut apa? Pandai dari sudut, kalau saya marah, saya kena buat apa? Kalau saya happy, saya kena buat apa? Okay, ada anak yang excited, anak-anak autism, dia akan jump. Walaupun dia marah pun dia akan jump.
So that's why emotional regulation ni perlu diajar. Dia tak sama dengan pergerakan, movement. Macam baby, kita tak ajar pun dia akan cuba untuk bergolek-golek. Dia akan cuba juga untuk merangkak-rangkak. Okey, dia akan cuba kalau kita beri peluang dan ruang. Melainkan anak tu ada isu-isu neurological disorder lah. Tapi kemahiran emotional regulation perlu diajar, perlu ditunjuk. Siapa nak tunjuk? Siapa? Siapa yang nak tunjuk? Of course, kita ibu ayah. Okey, kita yang kena tunjuk, kita yang kena ajar. Mungkin ada ibu yang kata, Allahu Akbar, dulu saya tak buat. It's okay. Otak kita ni brain plasticity. Maksudnya Allah jadikan otak kita ni mampu lagi untuk belajar sesuatu yang baru. Jadi kalau dulu kita tak pernah buat ataupun kita terlupa, boleh mulakan sekarang. Jangan risau. Okey, boleh mula. Kita boleh tambahkan saat-saat manis bersama dengan anak. Kenapa? Ini dia. Faktor-faktor yang mempengaruhi emosi dan perkembangan anak ada 3 yang saya nak kongsikan dan ibu ayah ada dalam kesemua faktor ini. First kali, internal environment. Pemakanan anak-anak. Nanti saya ceritakan. Saya nak ceritakan daripada dalam buku ni. Sangat best buku ni. Dan outside environment, apakah environment yang ibu ayah sediakan? Body brain process. Okay. So, outside environment tu siapa ya? Nak. Siapa outside environment anak yang paling dekat? Ibu ayah. Sebab itu saya selalu sarankan ibu ayah, kalau ibu ayah dalam keadaan moody, ibu ayah dalam keadaan penat, sensory overload, letih, selalunya anak pun akan mendapat, orang kata dalam erti kata yang lain, aura lah. Anak dapat feel the sense that my mom is, selalunya kalau saya, contohnya lah, kalau saya penat, selalunya saya akan buat pairing lah dengan suami saya. I'm overwhelmed. Saya selalu guna perkataan I'm overwhelmed. Okay, I'm overwhelmed, boleh tak take a break sekejap. Ibu ayah kena berkomunikasi lah. Itu very important thing lah. Okay, sebab kita ni environment yang paling dekat dengan anak. So, emosi ibu ayah, please you have to take care of yourself first. Okay, anda kena jaga diri anda dahulu. Ingat, kalau kita naik kapal terbang, walaupun kita dah tak boleh nak ke mana-mana dengan kapal terbang, kan dalam kapal terbang tu pun, stewardess pun menyarankan kalau nak pakai oksigen tu, ibu pakai dulu kat you, baru you pakai kat anak. See, emotion pun sama juga ibu ayah. You have to take care of yourself first. Kena ambil masa juga. Sekejap pun tak apalah. Walaupun macam saya contohnya, saya dapat 1 minit tu pun saya rasa macam, wow. Anak-anak musim PKPB ni kan ada parents yang ada ramai anak, ada single parents yang message saya dengan nak kena jaga mereka punya syarikat dan sebagainya, then work from home. I understand. I really understand. But whatever it is, try to do your best untuk jaga emosi you juga. Okay? Sebab selalunya child's behavior is not always what it seems. Okay? Sebab macam saya cakap tadi lah, anak ni tunjuk behavior daripada komunikasi. Dan pada masa yang sama, kalau ibu ayah gagal mengenal pasti, adakah ianya tantrum, adakah ianya meltdown, nanti kesianlah dekat anak. Bukan kat anak je kesian, kita pun kesian. That's why ibu ayah saya ajak kat sini, okay, please, okay, bantu tekan butang share, panggil lagi ramai sahabat. Please, saya nak ingatkan kat sini, parents, kita lah environment yang paling dekat dengan anak kita. Okay, bukan sekolah, bukan madrasah, bukan apa tidak. Sebab anak perlukan kita dahulu. So, we are the environment yang sangat-sangat dekat dengan anak. Sebab kita sahaja ni, okay, kalau ikut Mas Kuair Kaki pun, okay, kalau kita dah sediakan makanan, minuman, rumah, kita dah kasihkan all the safety, but still dekat stage yang ketiga, kalau anak tak rasa kasih sayang ibu ayah, anak pun tak akan dapat self-esteem yang bagus, anak pun tidak dapat self-actualization, iaitu merasakan dirinya berguna untuk komuniti. Tak kisahlah anak berkeperluan khas ataupun anak-anak typical, saya rasa ini adalah in general, in fact for ourselves, parents, kita dah makan, kita dah minum, kita ada rumah, tapi kalau kita juga tak merasai kasih sayang daripada orang sekeliling kita, kita pun boleh down. So we all need the same thing, we need love.
So first you have to take care of yourself. You need to take, dan sama-samalah menyokong. Okay? So parents, ingat kita adalah environment terdekat dengan anak. Kita perlu jaga emosi kita. Kita perlu isi tangki emosi kita. Samalah juga dah tak isi tangki emosi kita, baru kita boleh isi tangki emosi anak. Okay? Dia macam ni lah. Okay, sebab saya masa PKP hari tu memang banyak sangat masa bulan 3, bulan 4 tu kan. Masa awal-awal tu kan memang a lot of parents been asking me macam mana. Jujur saya katakan saya pun ada emotional regulation juga masa tu. Okay, cuba untuk belajarkan sesuatu yang baru. Okay, and I take apa yang saya belajar adalah saya beri masa untuk diri saya juga. Saya beri masa untuk diri saya juga, dan from there saya nampak saya boleh uruskan masa dengan lebih baik. InsyaAllah. Okay, so that's why saya nampak dan saya kongsikan kepada ibu ayah, please, tangki emosi ni kalau you tak ada, you tak boleh ke depan pun. You tak boleh ke depan pun. Sebab tadi saya kongsikan, you are your child's environment. Yang paling dekat is you parents. You parents. Okay? So nanti saya akan kongsikan how sekarang ni saya ceritakan asas-asasnya dulu. Okay, first sebab kita adalah environment. Okay, next. Apa yang ibu ayah boleh buat? Yang ni saya rasa popular jugalah. Okay, menggunakan carta ABC. Kalau nak kenal pasti tadi behavior anak tadi kan. Okay, dalam environment tiba-tiba anak saya Allahu Akbar. Macam mana nak kenal pasti anak. Ni pun antara soalannya. Saya nak beritahu kat ibu ayah, please guna carta ABC, iaitu kenal pasti peristiwa yang sebelum. Ini penting. Okay, ini sangat penting untuk parents faham. Okay, macam ni kita adalah outside environment ni. Okay, kadang-kadang sebab apa tahu? Sebab mungkin A ni disebabkan kita. Ya Allah, tadi saya balik terus saya tak sapa anak. Walaupun anak tu kasihkan eye contact 5 minit. Mungkin kita adalah antecedent yang menyebabkan behavior anak tu, yang memerlukan perhatian. That's why saya nak ibu ayah, tak kisahlah nak untuk kenal pasti dianya anak perlukan perhatian ke, anak perlukan nak mahukan sesuatu ke, boleh gunakan kaedah ini. Alright? Next. Next ni menarik sikit. Okay, sebab saya nak bagi tahu kalau anak-anak yang ada isu sensori sangatlah penting untuk untuk buat banyak aktiviti sensori diet ataupun aktiviti-aktiviti sensori untuk bantu proses sensori. Ingat tak tadi saya ceritakan tentang integration ataupun saya ceritakan tentang sensori adalah makanan bagi otak? Okay, so tak kisahlah you guys menggunakan top down ataupun buat ni, saya tak nak ceritakan lebih detail. Okay, nanti nak kena cerita teori pula kan. Okay, saya just nak menceritakan bahawa in order anak boleh kawal behavior ni, tingkah laku kat atas ni, nampak tak? Okay, tingkah laku dekat atas ni, first you have to make sure yang asas ni kuat. So kenapa? See? Asas yang kuat juga memerlukan bonding. Okay, asas yang kuat pun memerlukan bonding. Tak gunalah kita kasih whatever sensory stimulation ke, buat aktiviti tapi kita buat aktiviti dengan anak. Ambil bola. Tendang. Give to mami. Tendang. Tak ada emosi. There's no feeling. Anak buat kerana terpaksa. So we don't want that. So kalau anak-anak yang berkeperluan khas, mungkin mereka perlukan banyak stimulasi sensori. So normally anak-anak yang hyperaktif. Okay, so saya tengok soalan-soalan kat sini. Kok ada soalan parents nak tanya? Okay, ada soalan. Yes, Oti Zura pun bersama dengan kita. Mommy is the child's co-regulator. Daddy is mommy co-regulator. Yes. So, aku nak agree more. Sebab selalunya apa tahu saya selalu pesan. If you want your child to behave, you make sure keperluan I ada. Dia selalu macam tu. Sebab saya kata memang anak lebih senang terjejas dengan emosi ibu. Sebab ibu yang mengandungkan anak. Nak tak nak, we cannot deny that. Kita punya bonding sebab kita menyalurkan. Selama 9 bulan tu kita salurkan makanan. Kita apa yang ibu rasa, anak rasa. Nak tak nak, kalau anda nak anak-anak behave, jagalah emosi ibu. Okay. Alright.
So berbalik pada isu integration ni kan. Okey, kalau anak-anak yang hyper tadi, sekejap saya tengok soalan anak saya aktif sangat. Okey, kalau anak aktif sangat ni, kalau kita bercakap tentang sensori ni, okey, saya sarankan ibu ayah, saya sambil-sambil tu saya jawab soalan ya. Saya sarankan ibu ayah untuk kasih aktiviti vestibular. Aktiviti-aktiviti yang boleh memberi stimulasi vestibular ni dari rasa keseimbangan dan juga beri stimulasi dari proprioceptif ataupun dari rasa dari rasa sendi. Contohnya paling mudah lah yang saya rasa semua parents mesti ada bola dekat rumah kan. Benda paling mudah lah. Okey, selain melompat, parents kasihlah buat satu ruang dekat rumah, buat corner dekat rumah, kecil je tak payah besar. In fact dekat classroom dekat Nuha pun kita ada just a small corner kat tepi tu. Kok ada anak yang tiba-tiba tiba-tiba tak boleh nak duduk, dia tengah buat task kan, tiba-tiba nampak you are fidgeting, so you go to that corner. So that corner ada macam balance board. So anak tu mainlah, dia main bola, dia balance sendiri. So saya sarankan kalau anak-anak yang aktif, you kena kasih banyak aktiviti-aktiviti yang aktif juga untuk bantu anak. Supaya dia boleh integrate. Okey, supaya dia boleh integrasi, kita panggil, supaya dia boleh regulate balik. Sebab kalau bercakap dengan keperluan sensori, saya rasa tempoh hari pun Okti Zura banyak dah menceritakan, okey, keperluan sensori anak ni perlu diberi dahulu sebab ianya adalah asas. Nampak ni? Ni asas ni. Dari rasa vestibular, proprioceptif, sentuhan. Okay. Alright. So this is brain body process. Okay. Dan kat sini juga saya nak kongsikan sedikit saja. Kalau ada ruang waktu lagi ni, saya nak kongsikan sedikit behavior. Kita bercakap tentang topik behavior. So saya nak kongsi sedikit tentang reflex ni. Reflex ni adalah satu pergerakan automatik yang tidak dikawal oleh otak, yang ianya adalah spontan, yang ianya sepatutnya matang pada anak umur 4 tahun. So ada banyak jenis reflex dan kebanyakan anak-anak berkeperluan khas, kalau saya jumpa 98% selalunya refleks yang sangat aktif adalah moro reflex dan selalu menyebabkan anak mudah tantrum. Tantrum yang bagaimana? Suka baling barang, suka mengamuk, suka cakap the negative words, okey. Memang inilah dia punya tantrum tu memang guling-guling, marah-marah. So antara salah satu sebabnya adalah refleks moro yang sangat-sangat aktif. Refleks moro ni aktif pada ketika anak umur 0 hingga 3 bulan, di mana kalau anak terperanjat, dia akan nampak tak, dia akan buka tangan. Dia buka tangan. Okey? Semua bukan silap saya. Dia suara tiba-tiba kuat dan sebagainya. Anak tiba-tiba menjerit. Tadi saya nampak soalan anak saya akan menjerit-jerit. Mungkin ada refleks moro yang sangat aktif. Nanti saya kongsikan aktiviti Cuma sekarang ni saya nak ceritakan bila brain body process ataupun integrasi dekat otaknya tidak berlaku dengan baik, anak memang akan mudah ataupun sukar untuk regulate emotionnya. Antara sebabnya adalah refleks yang tidak aktif, asas yang tak kuat. Okey, so sebab itulah kita kena pastikan macam mana kita nak latih tingkah laku anak ni. Nanti kita nak kongsikan ini. Resipi yang paling mudah yang kena ada dua je. Ibu atau ayah kena jadi sparring partner. Boleh ke tak boleh? Kalau ibu penat, ayah take over. Ayah penat, ibu take over. Okey, ada masa ibu ayah bergandingan bersama-sama dengan anak. Itu je. Itu je resipi mudah yang paling asas untuk bantu tingkah laku anak. Selain tadi, kita pun kena isi tangki emosi kita. Okey? Yang ini saya nak sangat sarankan. Saya rasa dalam mana-mana saya punya perkongsian, saya akan tetap sentuh pasal deep breathing. Sebab apa? Deep breathing adalah salah satu pergerakan yang paling ataupun antara yang terawal dalam alam rahim. Yang anak kita, baby kita pun dulu masa kita alam rahim, dalam rahim ibu kita akan buat pergerakan bernafas. Ramai ya anak-anak kalau marah, I don't want, dia menjerit-jerit, baling barang. Selalunya mereka tak sempat nak tarik nafas dan hembus dengan betul, yang menyebabkan oksigen tak cukup untuk otak. Dan bila oksigen tak cukup untuk otak, neuron akan mati. Ni nanti saya akan cerita bab bahagian internal kan.
Dia ada berkaitan. Oksigen tak cukup, air tak cukup, sugar too many in the body system tak bagus. So first latihan yang saya nak ajar ibu ayah, jom praktis deep breathing untuk menyediakan emosi anak. Please, I beg you do this exercise a lot. Not only for your child but for yourself, dear parents. This is very important. Caranya mudah saja. Kalau anak berkeperluan khas, saya selalu sediakan 2 keping gambar, iaitu tarik nafas, saya suruh dia bau bunga. Koko ada bunga, ada gambar, saya tak ada gambar kat sini. Bau. Okey, dan hembus. You letaklah gambar lilin. Hembus. Ni ada bunga. Koko kan sebab anak-anak ni kalau bekerja dengan anak istimewa, especially diorang tak faham juga macam mana nak take deep breath ni teacher. Cikgu pun so it's better kalau you ada sesuatu yang mawujud lah, benda yang nampak kan, physical. Selalunya saya kasih gambar ataupun objek. So hembus, ada lilin ke? Ada, is the first step. You boleh ajar teknik tu. Tarik nafas. Wanginya. Kalau tak, kalau ada essential oil lagilah best. Kalau ada essential oil lagilah best, bau bunga-bunga terus masuk ke olfactory system. Olfactory system, okey, akan terus olfactory system ni adalah bahagian hidung lah. Okey, daripada organ hidung, sistem olfactory ni akan terus masuk ke bahagian otak limbik yang mengawal emosi anak-anak. Kalau ada essential oil, lebih bagus. Kalau tak ada, tak apa. Kita gunakan je lah ni bunga plastik untuk ajar konsep. Take deep breathing. Hembus. Okey, tak pun. Salah satu teknik yang saya selalu ajar kat parents. Saya akan minta, sekejap saya stop sharing biar gambar saya besar sedikit. Okey, saya selalu ajar parents, you take something macam bean bags, letak dekat pusat anak. Okey, ajar anak breathe in. Bila breathe in mestilah besar kan, and breathe out. Breathe in. Kita tolong tekan. So saya seringkali kongsikan teknik ni sebab saya tahu ramai lagi tak buat. Ramai tak buat lagi. Buat ni dahulu. Okey, ini satu yang memang benda yang paling agak wajib lah saya kongsikan adalah belajar untuk deep breathing. Okey. Seterusnya, yang ni. Ini saya nampak benda yang agak praktikal untuk ibu ayah lakukan sekarang adalah menunjukkan sempadan. Boundaries. Antara benda yang saya nampak, kenapa anak saya kat rumah dia tak dengar cakap tapi kat sekolah okey. First kali because dekat sekolah kita dah wujudkan sempadan ataupun boundaries. Contohnya ini adalah ruang belajar, itu adalah sensory corner, itu adalah tempat makan, itu adalah tandas dan sebagainya. Dekat rumah ada tak kita wujudkan sempadan-sempadan tersebut? Ini penting untuk bantu emosi ibu dan juga untuk emosi anak-anak sendiri. Contohnya lah, antara kita tidak sedar, okey, ibu, ayah, kita cakap kita okey, rumah bersepah. Tapi indirectly sebenarnya hati kita sakit juga melihat rumah yang bersepah. Cubalah anda duduk dekat rumah yang bersepah-sepah untuk satu jangka masa yang lama. Okay, it's going to hurt your feeling inside secara tidak langsung, dan that's why you are exposed to dapat sensory overload. That's why saya nak ajar ibu ayah, please tunjukkanlah sempadan. Kalau itu adalah ruang bermain, beritahu. Play inside that area saja. Dia akan ambil masa. Okey, ataupun kalau tak ada sempadan, ajar anak simpan balik mainan yang dia ambil. Please. Okay, we trying to deny that I am okay, rumah bersepah, but I'm seeing that a lot of cases dia simpan dalam. Okay, dia simpan dalam. Okay, especially parents yang tak banyak ada ruang kat rumah kan. So they are sharing with other people. Okay, mungkin you okay. How about other people? Kan, how about other people who is living together in the house? So kita nak sama-sama kan? Sama-sama jaga anak kan? So sama-samalah juga kita ajar anak sempadan. Indirectly kita dapat bantu emosi kita, emosi anak dan emosi orang lain. Dan yang paling penting juga untuk menunjukkan arahan dengan sangat jelas. Ibu ayah, kalau anda ada anak-anak yang berkeperluan khas, tunjukkan arahan yang short and sweet. Simpan ataupun keep. Adam, keep.
Adam, keep, repeat arahan yang jelas. Adam ni, apa ni sepa-sepa ni? Ya Allah, cepatlah nak tidur dah ni. Punyalah panjang, didengar yang hujung, tidur. So kita keep short and sweet sahaja. Okay? Alright, seterusnya rutin yang konsisten. Untuk anak-anak berkeperluan khas, please, the brain loves repetition. Repeat, 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 repeat. Ya sayang. Maya Raisa is down already. Okay? Alright, kena repeat konsisten kerana memang otak memang sangat memerlukan memang sangat suka repetition. Dan untuk anak-anak berkeperluan khas, tak kisahlah anak-anak ni especially sebab dekat sekolah ada rutin. Datang sekolah, buka kasut, letak beg, ada rutin. That's why anak dah terbiasa. Samalah juga kalau nak ajar suatu konsep dengan anak-anak ni, make sure come. You want also to be inside the picture kan? Gini. So you sit there sebelah mami. Okay? Now you play this one. Okay. So make sure kena ada consistent rutin. Seterusnya, yang ni. Saya nak ajak ibu ayah, katakanlah, ya Allah, saya tak ada buayan, saya tak ada ni, saya tak ada tu. Okay. Stop zikir tak ada tu. Start zikir saya gunakan saja apa yang ada dan menggunakan use what we have. Okay. Contoh tadilah. Ni guna kerusi saja untuk aktiviti vestibular. Okay, untuk aktiviti lari keliling kerusi. Tadi kata ada anak yang suka lari-lari kan? Okay, so you buat satu aktiviti kat tepi tu anak lari. Okay, boleh lari keliling kerusi saja. Biarlah dia lari berapa round yang dia nak. Lagi best, ibu ayah belajar sensory motor planning. Sensory motor planning tu macam mana? Ajak saya kongsikan kat sini kejap. Tak boleh nak display content tak boleh nak guna whiteboard. Okey, tak apa. Apa dia? Kickball. Kickball. Main take dulu. Sekejap ya. Alright, tak dapat nak guna whiteboard, tak tahu. Tapi apa yang saya nak kongsikan adalah kalau kita cakap pasal boleh nampak tak muka saya? Boleh komen tak? Boleh bantu saya komen? Internet issue. Sekejap sebab saya nak kongsikan tentang tentang bagaimana aktiviti sensory yang parents boleh buat dekat rumah adalah sekejap Maria Raisa. Nak botong ni sekejap. Baby ke? Baby ke? Nah, tulis ni. Tulis kat sini. Alright. Boleh alihkan. Okay. So, kalau ada anak yang sangat-sangat aktif, okay, parents kena banyak-banyak ajar anak yang tak boleh dengar arahan, kan? Ada isu-isu tu, buat activity sensory motor planning, which is you buat activity berstation. Station 1, Station 2 dan seterusnya. Okay. Contohnya station 1 ni kita buat aktiviti melompat-lompat. Lompat 5 kali. You kena ada. Kita panggil. Baby ke? Kita panggil sebagai kriteria, iaitu saya tak nak guna perkataan kriteria, nanti parents tak faham. Contohnya station 1 kita buat ulang. Kita buat pengulangan. Contohnya lompat 10 kali. Lepas tu station 2 kita buat anak baling bola. So indirectly aktiviti-aktiviti yang sensory motor ataupun structured activity ni boleh beri stimulasi sensori dan pada masa yang sama bantu anak boleh faham arahan. Dan bila anak dah mula faham arahan, InsyaAllah untuk parents perkenalkan, okay, you nak main dekat area sana saja. Jangan masuk dekat area ruang tamu mami. Dia lebih mudah. So parents masa PKPB ni atau sesiapa yang nak buat homeschooling anak, banyakkan aktiviti sensory motor planning untuk bantu regulasi emosi anak.
tengoklah keperluan anak. Macam OT Azura pun ada share kan. Aunty Zura ada share. Ikutlah. Anak perlukan stimulasi sensori yang bagaimana. Okey, menggunakan material yang ada di rumah sahaja insya-Allah. Okey? Alright. Move. Memang kena bergerak. Kenapa kena bergerak? Kerana kalau ni nampak tak yang yang ni gambar-gambar ni, ini namanya neuron. Neuron ni ada dekat dalam otak. Untuk kita anak nak boleh, in fact, bila kita banyak aktiviti bonding dengan anak ni kan, kita nak memori ataupun masa yang kita luangkan masa dengan anak tu tersimpan lama dekat memori kita, kita kena kasih juga pergerakan dekat anak. Sebab pergerakan itulah yang akan cipta jambatan-jambatan dekat neuron-neuron ni. Okay, so ini adalah antara tips-tips yang ibu ayah boleh lakukan untuk latih tingkah laku anak. Mulakan yang ini dahulu. Saya ulang ya. First, ajar deep breathing. Second, tunjuk sempadan sangat penting. Rutin kena konsisten. Aktiviti sensori perlu ada. Kalau anda anak berkeperluan khas yang umur 10 tahun ke atas, 11 tahun ke atas, cari hobi. Cari aktiviti yang macam jogging, cycling, yang boleh tukarlah. Sebab kan kita takkan nak main lompat-lompat, tak sesuai dengan umur mereka. So cari sesuatu yang lebih excitement untuk mereka. Okay? So seterusnya internal. Ni saya nak sangat kongsi dengan parents. Okay, kan tadi ada 3 faktor. Faktor yang lagi satu adalah internal. Makanan, air. Untuk otak berfungsi dengan baik, air, oksigen sangatlah penting. Okay, makanan. Alright. Makanan sekarang ni kita pun sedia maklum. There are so many fast food outside there. Tapi kita kena jelas bahawa the more sugar. Apa? Oh, makanan baba. Dia main pretend play sebelah mami dia. Okay. Mak buat nasi buat nasi goreng. Okay. Mami nak nasi goreng. Ya, mami nak nasi goreng. Okay. So makanan, sekejap mami nak tunjuk buku ni sayang. Kejap mami nak tunjuk buku ni. Dia dah conteng buku mami dia. Ni, basic for the brain. Boleh tak saya stop sharing? Okay, ini by research basic for the brain, the nutrition. Apa yang terjadi adalah bila terlampau banyak sugar. Okay. Oh, nasi. Okay, saya terlanggar nasi dia. Manalah mami nampak. Pretend play kan? Manalah kita nampak kan? Okay, nasi. Okay, thank you. Okay, bila kita bercakap tentang sugar, bila banyak sangat sugar berada dalam body system kita, yang berlaku adalah yang dekat gut. Gut, GUT adalah sistem pencernaan kita. Dia akan lebih banyakkan, apa tu? Allahumma sholli sayyidina Muhammad. Bakteria ataupun bukan bakteria jahat, tapi dia akan menyebabkan kita jadi sangat aktif. Sugar ni akan menyebabkan kita jadi sangat-sangat aktif. So please ibu ayah, kalau ada anak-anak yang berkeperluan khas yang memang secara sensorinya mereka sangat aktif, kurangkanlah pengambilan gula. Kalau ikut research ni, there are 3 things that you need to avoid. Number 1, gadget. Number 2, sugar. And number 3, bukan you kena kurangkan, tapi you kena banyakkan, iaitu pergerakan. Itu sangat penting. Kalau anda nak kawal emosi dan tingkah laku anak, cuba kurangkan gadget. Okay, ya, alright. Ini timah tanah Dah kopak. Okay, so ada 3 benda tadi. Kurangkan. Okay, buat glue. Okay, buat glue baru. Nah. Okay, so make sure sugar kurangkan. Banyakkan pergerakan. Gadget pun kena kurangkan. Alright. Okay. So air kenapa penting? Sebab air otak perlukan. Okay, body kita ni 95% adalah air. So tanpa air, proses dalam otak pun sukar untuk berlaku. Okay, alright. So jom kita nak tengok soalan pula. So jom kita tengok. Aktiviti yang macam mana agaknya untuk anak 15 tahun. Okay, tadi saya dah jawab, kena cari hobi. Kita kena pelbagaikan sampai, sebab setiap anak mesti ada sesuatu. Nanti saya akan kongsikan tentang hormon. Salah satu hormon yang
untuk anak rasa happy, feel good, alat endorfin dan juga dopamin antaranya lah. Endorfin ni mudah untuk dapat kalau kita kasih anak bersenam. That's why kena bergerak. Anak tak kisahlah anak umur 15 tahun ke 16 tahun, in fact kita ibu ayah yang dah besar ni 30 ke 40 ke 50 ke, macam saya cakap tadi, sensori adalah keperluan ataupun makanan untuk otak. Jadi kita kena sentiasa bergerak. That's why bila kita tak bergerak ni, bila kita duduk kat rumah kadang-kadang kita macam otak tepu sikit kan. So memang yes, kita akan terdedah dengan sensory overload. That's why untuk anak-anak yang berkebutuhan khas, 15 years old, 16 years old, 17 years old, cari hobi yang sesuai yang dia nak. Sebab bila dia suka, dia akan release a lot of dopamine. Dopamin ni akan menyebabkan increase motivasi. Motivasi apa? Apa-apalah yang dia nak buat. Contohnya, kalau saya tak main badminton hari ni, saya akan rasa down. Kalau saya tak main bola sepak hari ni, saya tak rasa happy. Dia macam reward system. So kita nak improve dopamin dalam badan anak supaya anak tu rasa happy, feel good moment, cari hobi. Okay? Anak sangat sensory sensitive. Saya tu stop sharing lah kejap saya nak jawab soalan kan sambil-sambil tu. Anak sangat sensory sensitive. Semua sentuh dengan tangan. Kadang-kadang orang, kadang-kadang barang boleh ghost. Bukan sensitif ni. Ni macam dia mencari stimulasi. Puan, kalau daripada apa yang saya baca ni lah. Semua dia nak sentuh dengan tangan-tangan. Okey, kadang-kadang barang ada ghostan tu maksudnya dia boleh patah balik. Okey, kalau soalan Puan Nuraihan ni, Puan kena kasih banyak stimulasi taktil ataupun proprioceptif. Maksudnya Puan kena contoh aktiviti yang Puan boleh buat adalah kasih aktiviti messy play. Messy play ni apa-apa tekstur, pasir, tanah, serbuk teh, tepung. Kasih anak main, banyakkan kenal tekstur pada tapak tangannya. Sebab anak mungkin kita panggil sebagai dia mencari stimulasi sensori sentuhan. Dan seterusnya, Puan kena juga kasih banyak aktiviti deep massage. Kita kena massage anak. Puan boleh belajar daripada terapis joint compression. Mungkin saya tak sempat nak tunjuk pada hari ini. So joint compression, messy play Puan boleh buat dengan anak Puan. Okey? Soalan seterusnya Puan Salmiah Sally. Sama macam gambar mak saya, Salmiah. Anak saya kurang main-mainan, lebih pada buku-buku. Tidur pun bawa buku. Okey, maksudnya kekuatan anak Puan Salmiah adalah kepada visual learner. Bila anak visual learner ni, dia perlukan visual stimulation. Okey, anak yang suka buku, dia visual learner. Maka anak suka visual stimulation. Dia suka tengok gambar, dia suka tengok benda yang warna-warni. Jadi, dia perlukan visual yang banyak. So, dia bukan kinestetik. So, dia tak perlukan vestibular yang banyak dan sebagainya. Tapi, dia tetap kena seimbang. So, okey saja. Sebab anak memang minat. Okey. Okey. Mama. Iya, okey. Macam mana ni Tuan Zamri Tembu pun ada kongsi. Kaulan emosi, pengaruh emosi. Yes, betul. Memang sangat-sangat. Dah 10.45. Saya kena laju sikit ni. Macam mana nak galakkan minum air mineral? Okey, caranya adalah mula apa yang saya boleh kongsikan. Dulu masa saya bekerja dengan anak-anak istimewa, bukan dulu lah, sekarang ni pun kan. So anak-anak ni parents selalu bekalkan air teh, air sirap. So anak ni nak tengok warna. So jadi saya tambah air sirap satu ya. So jadi saya tambah air putih sikit demi sedikit. Saya tak nak anak terperanjat jugalah. Okey, sangat-sangat penting. Alright. So jelas So 3 benda ni kena jaga. Seterusnya ibu ayah untuk anda semua. Okey, sensory overload ni kalau anak ada isu emotional regulation, mereka tak dapat nak kawal emosi. Dan saya kata tips-tipsnya dan yang paling penting sekali adalah untuk memberi nama kepada emosi anak tersebut. Abang marah ni, abang kalau marah buat macam ni. Abang tengah sedih ni, kalau abang sedih buat macam ni. Okey, kena kasih nama kepada emosi tu. Macam kita, walaupun kita dah tahu emosi tu, tapi kadang-kadang kita tak boleh nak lupakan ataupun kita tak boleh menidakkan kita sebagai ibu ayah pun terdedah dengan sensory overload. Orang kata makan
makan terlampau kenyang. Makan terlampau kenyang kan? Samalah juga sensory overload ni. Isu-isu antara saya simptomnya adalah ibu ayah kita pun mudah marah anak. Ya Allah, bisingnya TV ni. Selalu rasa penat. Selalu nak minta anak senyap, boleh tak? So ini adalah ciri-ciri sensory overload untuk ibu ayah. Dan bila ibu ayah ada sensory overload, maka bersedialah anak mungkin akan ada isu tingkah laku. Sebab apa? Tadi saya dah kongsikan, memang akan sangat-sangat berkait. So apa yang ibu ayah boleh lakukan? First, saya nak ibu ayah buat pause. Tolong berhenti sejenak. Okay, anda kena berehat. Take a step back. Okay, tengok bila anda ke belakang sikit, anda boleh lihat pemandangan yang lebih luas kan? Kalau anda ke depan sangat, anda mungkin terlepas benda-benda yang lain. So berhenti sekejap, ke belakang, isi tangki emosi anda, kemudian baru isi tangki emosi anak anda, dan caranya adalah melatih deep breathing dan counting. In fact, kepada ibu ayah, kepada anak-anak juga, bila anda nak nampak, okay, anak tengah tantrum, you stop. Adam, kenapa ni? Are you okay? Alright, mommy is going to count until 10, okay? 1, 2, 3, 10. Are you ready? You're not ready. Okay, tak apa. Mami ke tepi dulu, kasih dia personal space. Lepas tu you datang balik. You okay tak? Are you ready? Mami count 1 until 10. Okay, you are ready. Come. Okay, so ini adalah kuasa untuk berhenti seketika. Untuk parents yang cenderung ada sensory overload ini. Dan paling penting, circle yang menyokong, guru yang membimbing, dan of course saya selalu kaitkan apa-apa pun, niatlah kerana Allah, kembali kepada visi kita sebagai parents. Of course our vision is nak bawa anak kita sama-sama masuk syurga kan. So untuk kekalkan momentum ibu ayah yang cenderung ada sensory overload ni, make sure macam dekat Facebook Autism Malaysia, I guess ramai sangat parents kat sini yang mengalami mungkin ada isu yang sama. Mungkin kita boleh belajar, support each other. Carilah guru-guru, tak kisah kat mana, dengan terapis, dengan OT, dengan speech therapist, dengan doktor, cari seorang yang boleh anda cari information. Alright, dan sentiasa betulkan niat kita dan sentiasa melihat sesuatu itu dengan mata lebah. Ada manisnya sebab macam saya cakap tadi lah, anak kalau tak mengamuk, anak tu ada masalah kot. Sebab it's normal, tantrum is normal. Okay, for parents, untuk anak-anak, jaga rutin, kekal berhubung, kekal aktif, always be positive dan belajarlah teknik kawal stres. So saya rasa itu sahaja kot daripada saya. Okay, ya sayang. Ni siapa? Mariam. There is no perfect parent and there is no perfect children, but there's always perfect moment along the way. Sangat-sangat penting. Okay, so boleh terus ikuti kami dekat Facebook Nuha Kids Holistic Education. Kami pun ada share beberapa aktiviti dekat Nuha Kids TV. Boleh bersama-sama dengan kami. InsyaAllah kami pun buat perkongsian percuma dekat grup sharing ibu ayah dan guru. Saya ada kasih e-book percuma kat sana. Bolehlah jemput join insyaAllah. Okay, alright. Okay, Puan Nik Didi. Okay, wow, panjang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya harap bermanfaat ya ibu ayah semua. Okay, ada beberapa soalan. Ini daripada saya sendirilah sebab tadi Puan Nurul dah jawab semua soalan yang dekat online. Okay, boleh. Apa yang saya belajar baru-baru ni tentang emotional regulation, sebelum kita boleh dapatkan skill emotional regulation yang baik, kita perlu ada interoception yang bagus. Sebelum interoception, proprioceptive. So itu yang fizikal lah, aktiviti fizikal pada otak semua. Saya ingat lagi masa PKP pertama, masa PKP. Puan Syekh cakap tentang stres dalam sendi. Mana kita stretch, yoga apa semua kan. So saya just nak share pada semua, kadang-kadang benda yang juruterapi cadangkan pada anak-anak, tapi bila kita buat, kita pun boleh rasa sangat positive impact dia. Kemudian saya nak tanya, tadi poin rutin diletakkan selepas tunjuk sempadan. Tapi tak ke rutin tu sendiri ada sempadan?
Yes. kan? Betul. Kemudian rutin itu menenangkan. Mana pink? Betul, betul. Especially untuk anak-anak yang, kalau anak-anak berkeperluan khas ni, kalau anak-anak yang moral reflex, anxiety tinggi ni, diorang need to know what next. They need to know what will happen next. That's why kalau anak yang, kalau kat sekolah, diorang dah tahu rutin. Sebab itu ada satu anak saya ni hari-hari nangis. Okay, dia memang non-verbal. So kita buatlah social story. Social story, one day dia memang non-verbal. Dia masih menangis. One day kita hari-hari cerita tau. Hari-hari, ni datang sekolah, main dengan kawan-kawan ni. One day dia buka social story tu, dia tunjuk saya satu. Nak balik rumah. Macam wow! Bagi kita macam, yelah, kenapa nak balik rumah je lah main. Tapi bagi kita kat sini, anak tu sedang meluahkan emosi mereka. I want to go home. I want to go home. I want my mommy lah kan. So dia tunjuk gambar mak dia. Sebab saya memang buat kaedah ni. So sebenarnya anak dah tahu rutin. So saya tunjuk balik. First you have to go play. Play dengan kawan. So okay, dia pergilah main, masuk sekejap. Tapi sekejap lah terus dia keluar, dia tunjuk kad yang seterusnya. Which is going home. Tapi kat sini ianya menunjukkan rutin yang by using pictures boleh bantu anak-anak, because anak-anak special needs ni sangat bergantung pada rutin. So maybe parents can start from there first at home. Dan tadi Puan Nik Didi sebenarnya ada satu point saya nak kongsi dengan parents. It's about the gut. Tadi cakap pasal interoception kan. I wanted to share about hormone sebenarnya. Nasib baik Puan Nik Didi ingatkan saya. Because I want to share with parents. Okay. Dekat otak kita ni yang menghasilkan yang menghasilkan hormon-hormon ni ada neurotransmitter. Dan selalunya kita ingat neurotransmitter ni kena hasil kat otak. But 90% neurotransmitter dihasilkan dalam perut, gut system kita. Usus lah. Dan antara neurotransmitter yang paling banyak dihasilkan dalam gut. That's why brain dengan gut system kita ni sangat berkait rapat. Sebab nerve kita, nerve daripada brain ni, I think around, I can't remember the figure, tapi memang majority datang akan pergi dekat bahagian perut kita. So that's why kadang-kadang kita rasa butterfly in the tummy. Bila nervous kan. Anxiety. Macam I dah makan ni, tapi rasa nak loya, nak termuntah. Tapi I tak, tak, perasaan yang kita tak boleh nak ni. Sebabnya disebabkan oleh neurotransmitter. Dan kalau ada anak-anak yang ada isu tantrum, check balik gut mereka. Adakah, that's why saya kata tadi, makanan kena jaga. Kena kasih air sebab kita nak bantu gut sistem kita, sistem pencernaan kita. Sebab 90% of neurotransmitter dihasilkan dalam perut, bukan dekat otak kita. Okay, dan antaranya yang paling ni adalah serotonin. Serotonin ni akan bantu, dia macam mood stabilizer. So kalau orang yang depressed, orang yang anxiety, kadang-kadang serotonin pun diberikan kepada kes-kes yang berat lah, depression dan sebagainya, sebab nak bantu stabilkan mood. But sebenarnya nak bantu stabilkan mood, kita pun boleh dapat daripada pemakanan. So that's why kalau anak-anak ada isu tantrum dan sebagainya, kasihlah makanan yang kaya dengan serotonin. Contohnya macam kacang, walnut, I think walnut, and then tomato. Dan serotonin ni, that's why kalau kita stress, kita mencari karbo, kita mencari sugar. Sebab apa? The gut is telling you, I need serotonin. Go and find me serotonin so that I punya mood stabilizer. So that's why kalau kita stres, anak stres, that's why dia nak benda-benda, dia nak air sirap, dia nak coklat. So nak bantu stabilize dia. Mariam rasa dah start mengaji. Sorry. Nak bantu untuk stabilize. That's why nak kasih serotonin, daripada kita kasih anak high carbo, pilihlah makanan yang macam tadi tu lah, walnut, tomato, saya tak pasti, tapi you can search serotonin. Serotonin. So hormon ni sangat membantu mood, bukan untuk anak saja, untuk kita ibu ayah. So dan bila
bila you nak bantu, ni interoception lah. Ini adalah diri rasa yang ke-8 kan, interocepsi. So nak bantu interocepsi ni, of course you need to gabungkan pemakanan dan also beri banyak sangat aktiviti diri rasa proprioceptif. Diri rasa sendi yang macam tadi Puan Nidi kata tadi, yoga, stretching the muscles, itu sangatlah bagus for your kids and also for ourselves. Macam heavy heavy work tu, macam Yes, kalau yes. orang yang pergi gym tu angkat berat kan, dia punya ni samalah sebenarnya kan teori dia. Betul, proprioceptif, betul. Sama je. So pergi gym ke? Tak boleh lah PKP ni kan. Kena buat gym kat rumah. Lepas tu satu point yang you ada cakap tadi tentang messy house. So bagi saya declutter your space to declutter your mind. Kan Betul. dia affect dia macam tu kan. Betul. Sebab saya ada orang kata, alah you ni biasalah budak-budak. Yes, I faham. I tahu. Tapi indirectly you are not macam mana, you tak hormat diri you jugalah. Because I think kita dah sampai satu umur yang kita pun nak satu ketenangan tau. So saya dapat kenal pasti benda ni banyak masa PKP lah. Cakap, takkanlah I nak biarkan anak I bersepah satu rumah. Macam tu tau. So I lagi dig out, saya lagi discover, tak boleh ni. Walau apa pun nak jaga anak boleh sepah tapi satu ruang. It helps your emotion and it helps your child juga. So ada give and take kat situ. Bukanlah kata macam tak langsung tak boleh keluarkan mainan kan. Yes, boleh. Sebab bila dah susun dah kemas tu, I buat masa PKP bulan 3 hari tu kan, rasa macam satu kepuasan tau. Memang lega, memang rasa ruang-ruang otak ni terbuka untuk kita fikir benda lain. Betul. Padahal macam kita rasa macam tak ada kaitan tapi sebenarnya sangat berkait. Sangat. Sebab sebelum saya nak start live ke buat kelas Zoom ke apa, okey kemas dulu. Bukan OCD, bukan this is not OCD. Kita nak relax our mind so that we are into the zone. Dia akan bantu mempermudahkan lah, itu sahaja insyaAllah. Kemudian saya suka juga point aktiviti ikut kesesuaian umur. Sebab apa yang kita tengok anak kita buat umur 3 tahun, 4 tahun, bila anak dah umur 9 tahun kita dah tak boleh nak suruh lagi dah. Mungkin memang mungkin rasanya banyak yang tak sesuai lah kan. So kita kena cari age appropriate activity macam main badminton ke, swimming ke, main kayu basikal, benda macam tu kan. So age appropriate. So point yang ni yang saya selain daripada tanya soalan, saya ulang balik point-point lah kan. Point tentang kurangkan gadget, kurangkan gula, tambahkan pergerakan fizikal. Bukan untuk anak saja, untuk ibu bapa juga kan. Kemudian anak yang lebih 15 tahun age appropriate dan pilih yang anak minat. Bukan kita boleh exposekan anak supaya anak dapat jumpa apa yang dia minat, tapi kita tak boleh paksa apa yang kita nak untuk anak kita buat kan. Betul. Kita expose. Kemudian ini antara salah satu yang ni pun saya baru belajar, tapi saya rasa Puan Nurul Syahinah memang tahulah ni. Kan tadi Puan ada cerita pasal kita perlu ajar anak untuk kenal emosi. Maksud kita nampak, okey, adik sedih, adik marah, adik takut. Jadi saya rasa yang ni pun macam penting untuk ibu bapa. Yang saya belajar ni, kita perlu rasa emosi kita. Maksudnya kita kena faham dan kita jangan deny. Jangan kata macam, tak, saya tak takut, tak, saya tak penat, tidak, saya tak marah. Kalau itulah perasaan kita, kita kena pasti identify perasaan kita, emosi kita, dan cari seseorang untuk kita luahkan emosi. Bukannya kata kalau kita marah tu kita pergi marah balik suami kita. Tak, bukan. Maksudnya macam ada seseorang yang kita boleh berkongsi rasa. Okay, so kita dah identify, kita dah express. Kemudian baru kita boleh uruskan emosi. Macam mana kita nak kurangkan rasa negatif tu lah. Apa-apa emosi yang kita ada tu. Jadi daripada situ barulah yang dia dah manage, kita isi tangki emosi kita dan kita isi tangki emosi anak-anak dengan latih deep breathing yang saya rasa macam
memang betul. Pengalaman saya sendiri pun memang nampak anak saya yang senang nak marah tu, dia macam tak pandai nak tarik nafas dalam-dalam. Dia tak faham tarik nafas dalam tu macam mana. Memang satu yang susah lah nak ajar. Tapi alhamdulillah sekarang dah makin baik. Dan kemudian tentang kekalkan momentum, apa yang kita buat hari-hari ni, ia bukan benda yang kita nak buat hari ni je. It's more of a perubahan gaya hidup. Lifestyle adjustment kan. Kita kena terapkan cara kita mengawal emosi, termasuklah cara kita berkongsi emosi antara pasangan, aktiviti di rumah, aktiviti fizikal, dan kita semua perlu sedar yang this is not a sprint. Betul. This is a lifelong marathon. Betul. Setuju. Kan? Bila jadi mak ni pun saya lebih memahami lah sebenarnya. Bila dah PKP lagi lah, okay, kalau lah macam ni, macam mana lah yang pula yang macam tu kan. So I understand kadang parents kata tak boleh nak online classes, nak pun tak sukar. So I truly understand. Cuma apa yang saya nak katakan, tak ada online class ke, tak ada apa pun, still anak you kena bergerak. Still anak you perlu diberi stimulasi. Still you perlukan beri sesuatu dekat anak. You have to feed something to your child. Makanan, air, and then activity lah, pergerakan. Sebab macam ni dan tadi Puan Nik Didi ada kongsikan tentang apa, parents pun kena cakap lah, what is your emotion. Yes, kalau you tak identify your emotion, macam mana you nak uruskan dia? So I like that point as well. Sebab betul, kalau anak tak beritahu emosi dia orang dan kita tak namakan dia, memang kita sampai bila-bila tak akan dapat uruskan emosi anak tu. Sampai bila-bila. But it start from us lah. Jadi suami macam point OT Zura tadi, suami tolong kita uruskan emosi ibu. Ibu tolong uruskan emosi anak. Betul. Lepas step-step yang kenalkan emosi, express emosi. Kemudian point tentang cari kumpulan sokongan, group, supportive circle, sama-sama bagi semangat, uplift each other. Sebab kadang-kadang banyak masalah atau isu-isu yang kita hadapi tu, kita sendiri walau dah banyak mana belajar pun, bila jadi pada anak sendiri, kita jadi mental block. Macam kita berlupa nak buat apa ni. Jadi yang tu kalau ada supportive circle, ada kawan-kawan, ada ni, insya-Allah boleh point kepada tempat-tempat yang betul lah untuk mendapatkan ni. Kemudian yang akhir sekali, makanan kaya serotonin. Itulah tadi makanan sumber selain daripada physical activities, makanan juga. Ada soalan lain tak? Susah sikit anak nak kawal marah emosi. Semua ni proses kan Puan Nur Syainah. Bukannya macam kita buat hari ni dah ada aktiviti, dah ada mak dah cukup tenang, akan okey. Macam tu ke macam mana? Saya just nak tambah sikit lah sebab ni kan. Setiap hari kita akan bertemu sesuatu yang baru, cabaran yang baru. Tadi saya ada sentuh sikit pasal refleks kan. Sebab apa saya nak sentuh juga pasal refleks ni? Sebab bila dia cakap pasal emosi ni, ianya sangat berkait rapat tentang trauma. Okay? Dan selalunya trauma yang tidak disettlekan masa anak tu kecil, kita tak tahu trauma tu apa masa anak kecil. Kita pun kadang lupa. Kadang semudah sebagai anak terjatuh tangga, tapi memori masih dekat dalam kepala. Memori tu masih dalam kepala. Ataupun macam bila kita cakap pasal traumatic event ni, normally anak-anak yang macam ni, yang sering sakit, sinus, yang demam, yang sering terdedah dengan mudah sakit ni, diorang ni selalunya isu sensori, isu tantrum mereka memang banyak. Dan bila bercakap tentang nak mengawal emosi, memang betul lah, it is a process. Dan satu hari ni mungkin anak jumpa benda yang baru. So dia jumpa benda yang baru, macam mana nak kawal benda ni So dia belajar. Okay, dia dah settle. Esok jumpa benda baru lagi. Macam nak kawal benda ni, boleh tak saya gunakan pengalaman mengawal benda ini pada benda ini? It doesn't work. So I jumpa pula benda yang baru. So it is a process. Memang proses. That's why bila parents tanya, anak saya dah lepas umur 7 tahun kena jumpa OT lagi ke? So it depends on your child. Kalau anda tahu bagaimana nak kawal, gunakanlah kaedah tu.
That's why kena selalu, orang kata apa, kena follow up dengan doctors, follow up dengan psychologist. Mungkin mereka dapat membantu sebab setiap peringkat umur cabaran berbeza. Betul. Tentang konsistensi juga, maksudnya saya rasa apa yang diajar oleh occupational therapist, psikologis pada anak kita, kita perlu tahu supaya kita gunakan kaedah yang sama. Jadi tak adalah anak confuse kan. Betul. Kena ada komunikasi lah. It's a teamwork between parents, therapists dan juga anak, insyaAllah. InsyaAllah. Tak adalah macam apa, OT buat lain, mak sibuk Google buat lain pula, jadi anak dah pening. Betul. Perasaan sama. Kalau dah ada OT, dah ada ni, kita stick to one, kita tanya, minta pendapat, kan, insyaAllah. Lagi satu tentang body brain process, asas yang kuat perlu bonding. So kat situ saya rasa tentang connection kan. Betul. Sebab orang selalu ingat asas yang kuat ni sensori, tapi I always believe there is always a connection before any correction. Connection tu sebab saya bercakap dengan connection yang lebih deep, iaitu connection anak ni daripada alam rahim dia dah connect dengan ibu tu, si ibu tu. So si ibu tu dah berkongsi rasa, dah berkongsi makanan, dah berkongsi whatever yang dalam alam rahim, sebab anak seawal berapa minggu 24 weeks, tak silap saya 24 weeks dia dah mendengar. Dia dah boleh mendengar apa yang mak cakap. So that's why the connection happens not even anak tu dah dilahirkan, daripada alam rahim pun dah ada. So that's why you nak kuatkan tu, you dah boleh kuatkan daripada alam rahim. Your connection with your child. Cakap benda baik, adik anak yang baik, benda-benda macam tu lah. Tapi ada yang boleh kata, alamak dah terlepas lah saat tu. It's okay. Terus beri kata-kata positif dekat anak anda. Tapi apa rahsia juruterapi boleh dapatkan connection masa buat aktiviti sewaktu terapi? Rapport and trust. That's why bila parents kadang-kadang cakap takkanlah first second session asyik main je. Sebenarnya kita orang sedang membina rapport dan trust. And normally when I work with student yang agak mencabar, saya cuba untuk tidak menyentuh mereka. Sebab saya percaya I am a stranger. I am a stranger to that child. I'm very new. So I will not touch the child. So dia kat corner sana, saya kat corner sana. Saya duduk main sorang-sorang. Tapi saya invite dia untuk bermain. So selalunya kita akan buat macam tu. First 2 session saya tengok. Kalau tak boleh masuk juga, baru kita akan start behavior mode. Baru kita akan sediakan environment sensory yang lebih depends on the child. Kita kasih dia bawa puting ke, kita kasih dia bawa botol susu ke, benda yang dia suka. Sebab I believe in that lah. I believe in the connection should happen first. Jadi untuk ibu bapa yang tak pernah buat aktiviti dengan anak-anak kat rumah, nak terus buat jadual ke ataupun we go slow start, macam mana? Apa pandangan you? Main je kot. Main yang sebab saya still kena guna jadual sebab ada parents ni sibuk. Dia sibuk kadang-kadang macam terlepas pandang. So saya kata kalau parents macam ni, puan buat jadual puan. Puan pastikan puan ikut. So anak tu sebab anak tu kita kategorikan difficult lah. So kita nak ajar dia punya biological clock kan. Pukul 10.10 mami mesti akan keluarkan ni. Nak main. Tak kisahlah anak tak main pun dengan saya. Mami duk main lah congkak sorang-sorang. So you start from there. Kita panggil invitation to play with mami. So you tak paksa pun. Oh tengoklah anak tak pandang pun. Tukarlah benda lain. Contohnya. So kita adjust expectation lah. Tak adalah macam first try terus kita harap perfect. Tak. Sebab kalau saya pun banyak eksperimen juga Puan Nidini. Banyak eksperimen. Saya pun banyak belajar. Saya pun banyak dapat input daripada parents. Kalau parents tak kasih kami input, kami pun macam blur juga nak start apa. InsyaAllah parents pun mesti ada sikit-sikit tahu kan apa minat anak. So kita boleh gunakan apa yang ni. Ada soalan balik sekolah selalu tantrum tak duduk diam. Bila dekat nak balik sekolah PPKI selalu tantrum. Oh yang ni yang tadi susah sikit anak kawan beremosi. Daripada Puan Umi Adam. Kalau layanan untuk anak umur 9 tahun, lebih bagi arahan ke lebih dengar apa yang dia nak cakap? Layanan
Saya rasa tak kisahlah anak umur berapa tahun pun, kita selalu kena dengar dulu apa anak nak. Betul. We always have to start, you perlukan apa? You perlukan perhatian, kasih perhatian. Oh, you nak sudu ni. Kenapa you nak sudu ni? Oh, sebab you nak makan. So you need to understand dulu apa yang anak perlu. Ada anak, nanti kalau nak cakap pasal bahasa komunikasi jadi panjang lah pula. Sebab ada anak bukan dia nak barang. Dia nak perhatian. Because when we give the sudu, we are giving the eye contact. So which one? Anak tu nak sudu ke anak tu nak eye contact? So we have to identify anak kamu perlu apa. So untuk soalan Puan Umi Adam, Puan kena kenal pasti anak tu nak apa sebenarnya. Tapi kalau anak yang memang isu sensori yang agak ni, macam saya cakap tadi lah, mulakan aktiviti sensory motor planning kat rumah sangat bagus. Buat sama-sama. Yes. Sebab kita semua tak keluar rumah. So buat sama-sama. Betul. Kalau kata duduk kondo tak boleh buat, saya duduk kondo. Saya biar anak-anak melompat, main guna alat exercise. Boleh, insya-Allah boleh. Insya-Allah. Alright. Terima kasih banyak-banyak Puan Nurul Sherina. Puan Nurul Sherina adalah Nuha Kids adalah salah satu partner dengan Persatuan Autism Muslim Malaysia. Banyak kali memberi semangat dalam bentuk penyertaan, dan juga hari ini sumbangan saya sangat besar lah sebab topik ni memang topik yang penting yang rasanya perlu ada part 2. Nanti kita tengok dekat mana yang topik yang kita nak fokus kan. Kita cerita pasal hormon lah nanti next time. And satu yang kita perlu ingat, ini bukan isu anak kecil je, isu untuk anak yang sampai umur berapa pun, connection kita sebagai ibu bapa tu perlu kita jagalah. Betul. Bukan untuk hari ni je, bukan untuk waktu PKP je. Kalau kita dapat develop connection yang sangat bagus waktu PKP ni, insya-Allah dah habis ni, anak lagi okey sebab dah boleh keluar, dah jumpa kawan-kawan kan. Sebab ada parents yang benar-benar ikut home play, anak datang balik sekolah hari tu, improve. Sama macam cikgu sekolah Amy pun, sekolah anak saya pun cakap macam Amy lain lah bila dah ni. Improve. Because dia orang bonding. So alhamdulillah. Kan ada mak dia depan mata kan. InsyaAllah. Okay, terima kasih banyak-banyak. Nanti mungkin kita boleh buat lagi sesi perkongsian. Dan terima kasih kerana memahami masalah kami ibu bapa kan. Macam kita nak yang terbaik. Tapi nak tu untuk dijadikan kan realiti, nak mulakan tu macam mana, apa nak buat tu. Terima kasih teacher sebab mengajar kami apa yang kami boleh buat. Yang tak ada perlukan apa-apa beli-beli barang kan. Semuanya mula pada diri kita sendiri. Terima kasih banyak-banyak. Lama ni dah 11-12 lah. Mungkin lepas ni kita mula awal lagi. Itulah. InsyaAllah boleh. Alright. Jangan lupa follow. Jangan lupa follow ni kan. Maaf kalau tersalah kata ke apa ke, terasa hati ke, saya mohon maaf. Semua yang baik tu semua daripada Allah, semua keburukan tu semua daripada saya. Kalau nak info-info lanjut mungkin boleh follow Facebook saya OT Nurul Sherina Musa. Ada jugalah perkongsian yang saya beri dekat wall saya dan juga dekat Facebook Nuha Kids Holistic Education, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Untuk pengetahuan semua, hari Khamis malam 29 hari bulan Oktober, cuti Maulidul Rasul, pada pukul 9 malam kita ada tazkirah dan selawat di Facebook Live Autism Malaysia. Okay. Alright. Terima kasih semua. Terima kasih. Okay, bye. Assalamualaikum. Salam. Bye.